Okey, nama saya Mac Jiwan. Okey, nama syarikat saya Make Good Agro Solutions. Okey, ditubuhkan April 2021. Okey, selepas saya pencen dari UPM Mei tahun lepas lah. Okey, so saya asal dari Kuching dan sudah 19 tahun di Bintulu. Dan 18 tahun berkhidmat dengan UPM sebelum mengambil keputusan untuk menjadi usahawan lah. Sebelum ini dan jadi pensara 20 tahun di swasta dan juga UPM, dan pada masa yang sama juga ada buat consultancy work untuk company-company luar. Okay, dan sebelum resign juga saya ada buat partnership untuk buat agro farm lah, dengan beberapa company lain. So sebelum buat untuk sendiri punya sekarang ni. Yang saya punya ni tu dari April last year, baru belum sampai setahun pun. So skop perniagaan syarikat, satu untuk pengurusan ladang. Kedua, kita buat trading untuk input-input pertanian, membekal, membeli dan memborong. Dan yang ada sekarang kita ada kedai pertanian dan juga dalam proses untuk buka kilang baja organik sendirilah di Bintulu. So dalam masa 2-3 bulan lagi lah. So yang kawasan ini nanti kita akan buka jadi pusat agro pelancongan. Nak cakap datang sendiri tu ya juga, nak cakap ikut orang tak jugalah. So mostly niat sendiri. Dah berkecimpung awal buat sampingan-sampingan. So kita tengok kalau buat sampingan ni tak boleh pergi jauh. So ambil keputusan untuk full time lah untuk buat jadi usahawan. Tiada. Idola diri sendiri. Okay, persiapan pertama jiwa kena kental lah. Itu nombor satu. Kedua, sediakan you punya rangkaian connection. So siapa kawan yang supply ni, siapa kawan yang buat ni, semua yang tu yang penting. Modal kemudian, tapi you punya rangkaian connection, pembekal, market dia, itu yang penting. So macam ni kita start dengan modal 20,000 saja untuk yang ni. So bulan 5 tahun lepas kita jual durian dan kita dapat accumulate capital dalam 150,000 dalam masa sebulan. So at the same time sekarang kita expand lah. So modal tu kita boleh outsource, but yang main preparation ni is your networking dan you punya kekentalan dengan di samping you punya business plan and business strategy lah. Bagi saya yang saya punya ni, kita buat total solution untuk pertanian. So dari pemulihan tanah, penanaman, kita bagi khusus, kita membagi ajar petani berkaitan dengan baja. Kalau kita tengok banyak kedai baja semua, kebanyakan yang menjual ni tak ada knowledge dalam baja apa semua kan. Dan petani yang cakap saya nak beli baja ni, saya nak beli baja tu, bukannya yang menjual tu yang explain pada petani baja apa yang patut dia pakai untuk keadaan begini, untuk keadaan begitu, baja jenis apa, racun jenis apa. So tu advantage yang kita ada. Kita have the background, kita ada knowledge dan juga kita ada connection untuk input-input yang kita nak push ni lah. Dekat ni yang di kebun sini, yang tukang maintain pokok ada 3. Yang untuk tanam sayur kita ada 5. Jaga kedai pertanian seorang, supervisor 1 orang. So dalam almost 10 orang lah. Termasuk saya? Tak termasuk saya. Tak termasuk saya? Sepekerja je dalam 10 orang.
buat masa ni kita tak ada masalah lah. So pekerja pun tahu apa semua yang dia orang buat, dan kita tak perlu nak arah sangat. Kebanyakan dia orang ni tahu bidang-bidang skop kerja dia orang masing-masing. Cuma kita bagi apa nak bagi, bila nak bagi, itu aja. So yang lain tu dia orang dah pandai handle sendiri. Bermasalah dengan pembekal tak ada. So kita ada pembekal yang supportive, ada yang bagi credit terms, ada yang bagi cash. So far kita tak ada masalah. Kita dalam pekerja-pekerja yang kita ada ni, kita tak tekan dia punya performance. So kita bagi konsep dia kerja untuk dapat pendapatan. So in order untuk dia dapat pendapatan, company kena ada hasil. So dia lebih kepada teamwork. So once a while kita buat gathering, buat barbecue, dinner sama-sama dengan team lah. And then bila ada excess income, then kita bagi untuk diorang ekstra sikit lah. Kita sini kita buat prinsip guaranteed satisfied. So macam durian kita jual, kita pastikan durian yang kita jual tu memenuhi dia punya cita rasa, manis, pahit. So dia test dulu. Kalau whole fruit, so dia beli contoh buah bulat kan, so kita tak tahu apa ada di dalam. So dia bawa balik makan, dan dia cakap okey, buah you tawar. Okey, so kita suruh dia hantar balik, kita bagi balik durian yang baru untuk dia. So kita pastikan dia punya satisfaction tu dipenuhi lah. Pintu dulu kita tengok banyak in term of willingness to spend and willingness untuk buka kebun tu ramai. Cuma masalah dia banyak yang bekerja oil and gas, tapi niat nak buka kebun ada, then tak ada orang yang nak guide, nak bantu dia orang buka. So tu yang kita ambil peluang ni. So kita sediakan perkhidmatan membuka kebun, menjaga sampai dia harvest. So kita bagi dia total solution. So dia kerja di offshore ke mana-mana, tapi kita yang manage dia punya farm. So tu bila dia dah pencen nanti, kebun dia dah ready untuk dia. So itu approach yang kita buat lah. Buat masa ni sebab baru permulaan, semua anda sendiri ya. So in future, in order to expand the business, then kita kena ambil orang untuk tolong kita manage. Kalau kita tak ambil orang, kita tak boleh expand, kita tak boleh buka bisnes lain. So kita kena delegate kita punya bisnes tu, ataupun ada workers yang perform bagus, kita bagi dia share untuk jadi buka subsidiary company. So kita bagi dia berapa persen share, so dia akan handle. So that's approach yang kita buat lah. Etika nombor 1, customer satisfaction. Itu je. Then satisfaction dari segi servis yang kita bagi, dan dari segi cost ataupun yang dia bayar pada kita. So win-win itulah. So itu aja yang penting. So kekalkan customer. Kita akan plan untuk buka franchise punya konsep, untuk buka agri shop lah. So macam DIY ataupun macam tu 25 cents kan. Konsep macam tu, tapi kita lebihkan kepada input pertanian dan juga beli produk daripada petani. Ini tujuan dia untuk mengurangkan kos petani beli baja. So kita boleh buka di kawasan-kawasan pedalaman, dan juga di kawasan bandar lah. Okay, so untuk graduan, first thing sebaik-baiknya ambil peluang yang ada. Sebab sebagai graduan kita ada banyak bantuan daripada kerajaan. Agropreneur muda, graduan usahawan tu banyak dia punya assistant yang diberi oleh kerajaan. So in order untuk rebut itu, graduan harus sediakan diri dengan pemikiran perniagaan usahawan, ciri-ciri usahawan yang perlu ada, dan juga you punya networking dengan
semua orang. So bergaul dengan orang yang lebih tua dengan kita dan juga yang lebih muda. Sebab yang tua tu untuk you dapat connection, yang muda tu you punya future customer. So jangan bergaul dengan yang sama aja you punya age group. So you kena ada yang muda base sama umur kamu dengan yang tua dari kamu. Dari segi kreativiti kamu nak buat nasi bajet, you just nak buat nasi bajet you sama macam yang orang lain buat, ataupun macam mana you nak letak elements of kelainan dalam you punya penghasilan you punya nasi bajet ni lah. Mungkin orang lain pakai nasi putih, kau boleh pakai campur dengan beras merah ke apa, sikit campur sikit lah, keunikan. Ataupun you boleh letak bunga terang ke apa, bagi bukan saja cantik, unik, tapi you bagi additional khasiat untuk tu kan. Okay, so thank you.